barang, dia akan pergi pegang suka-suka hati kan. Lepas tu adalah orang ni anak dia tu macam terkena lah dengan Haris, bukan kena apa, macam berebut-berebut, Haris dapat dulu kan. Lepas tu dia tak ada pun cakap sorry suka hati dia. Lepas tu orang tu cakap, budak ni teruknya, mak tak ajar. Lepas tu nenek dia pun dengan badannya yang macam tu kan, gitu, yang macam cabi-cabi tu datang, dia pun cakap, awak pernah dengar tak perkataan autism? Cucu saya ni autism tau. Autism ni ialah, tu dia sekolahkan orang tu. Aduh, waktu tu saya tak ada, saya kat sekolah. Saya kerja kan, dia datang awal daripada Terengganu ke KL, dia ambil. So nampak tak, family yang tak tahu pun autism ni apa, terima. Sebab autism ni bukan satu kecacatan ke apa, dia cuma behavior disorder. Dia boleh kita reducekan, kita kurangkan untuk dia jadi normal. Tetapi banyak benda kena buat. Kalau siapa yang perlu kena ambil medication, ambil. Yang mana kena terapi dengan doktor, terapi dengan ibu bapa, terapi diri sendiri kan. Sebab autism ni yang dewasa-dewasa pun ada. Semalam adik saya ada hantar satu video autism yang dah besar tau. Dah macam 20-an. Mengamuk nak pergi KL. Yang dia memang nampaklah reaction dia tu. So maksud dia orang ni, kalau panjang umur, dia orang akan tua tau. Anak-anak kita yang autism ni kan, sampai dia meninggal. So kita kena sediakan terus preparation untuk dia orang go through peringkat-peringkat umur dia orang ni. Okay? Nanti ada pula orang tanya dulu, kalau Haris nak kahwin macam mana? Kahwin lah kalau ada orang nak dekat dia, betul tak? Takkan tak nak bagi kahwin kau kan? Tapi tak apa, bagi saya tu kemudian cerita. Sekarang ni saya here and now. Satu step. Sekarang dah habis SPM, target saya seterusnya Haris punya pendidikan tinggi lah. Tu pun tak tahu macam mana lagi, tak apa kita tengok Alright. Sorry introduction panjang sikit. Sebab bukan senang kita nak ubah mind orang kan. Mungkin dekat sini tak ada yang ada anak autism, tapi ada anak saudara autism, cucu saudara autism, anak cousin autism. Kita boleh jadi orang kata family, moral support untuk dia orang. Dia panggil networking untuk dia orang. Bagi info, tunjukkan simpati, bukan simpati, empathy. Simpati ni bila kita simpati kita bagi je. Empathy kita settlekan dengan dia, kita growkan minda dia, celik akal macam mana nak overcome semua benda ni. Okay, dia dah jadi satu masyarakat, satu tanggungjawab masyarakat untuk kita tangani isu autism ni. Dan kalaulah Tuhan bagi anak saya tak ada autism pun, saya rasa saya akan aktif dalam perkara-perkara begini. Sebab setiap tahun dalam kemasukan tingkatan 1 ada sahaja murid-murid yang saya detect special needs. Salah satunya autism. Okay, autism dengan lembam. Dua ni memang banyak parent tak terlihat, terlepas pandang sampai budak dia naik form 1. So bila naik form 1, kaunselor dapat detect daripada beberapa ciri, beberapa dia punya pemerhatian, observation dengan termasuk tingkah laku dia yang ketara, kita buat test, memang dapat. So that's why saya cakap tanggungjawab masyarakat. Kalau perlu, tak perlulah sampai diorang terlepas naik menengah. Bukan apa, kesian. Bila diorang naik menengah, diorang dah ada rasa keremajaan tu, diorang malu. Kalau kita dapat detect daripada kecil, okey, kita terus halakan kepada pendidikan yang sepatutnya. Okay, next. Okey, ni dia Haris. Rasa ramai kenal Haris kot. Okey, ni. Okey, saya ni memang suka ambil gambar Yelah sebab nanti boleh jadikan kenangan kan. Ya untuk tengok-tengok kalau dia dah besar. Anak kita dah besar, dia takkan dapat repeat masa dia kecil-kecil kan. Okey, so ni setiap kali hari periksa memang saya akan ambil gambar. First day. Okey. First day memang cuti untuk tu kan dia. Alright. So itulah dia. Masa UPSR dekat SK Taman Koperasi Polis KL. PT3 dekat Sekolah Menengah Tanjung Lumpur, Kuantan. Waktu tu kita orang ke Kuantan ikut ayah dia kena bertugas kat sana. And then last one tu Section 5 Wangsa Maju SPM Pro Max baru-baru ni. Okay, so Haris ni 18 tahun, nanti bulan 9. Okay, dia tak ada yang orang kata kadang budak yang PPKI dia 1 tahun lebih tua kan, dia tak ada sebab dia mild kan. Okay, so autism spectrum disorder doktor diagnose 4 tahun setengah. Okay, tu pun setelah kita ni macam anak aku ni kurang bercakap ni, normal ke tak, simpanlah dulu 2 tahun, simpanlah lagi 3 tahun, simpanlah lagi 4 tahun, last kali 4 tahun setengah tu paksa diri and then baru terus dapat lah. Okay, so bila dapat tu terus dia doktor cakap better pergi NASOM semua kan, buat something kan. So okay lah.
Kemudian 10 tahun ni dia dah sekolah. Okey, bila budak-budak autism ni dia makin berkembang, doktor pun kena check balik dia punya dalam tu emosi, mental tu berkembang tak selaras dengan fizikal dia. So pada 10 tahun lagi sekali kita buat assessment. Okay, so doktor tulis dalam borang OKU tu Haris Asperger. Kemudian doktor kami daftarkan sebagai OKU dan Haris memulakan pengajian dia punya sekolah PPKI, Program Pendidikan Khas Inklusif. Okay, so inklusif ni maksud dia kalau dia body belajar dekat dalam kelas normal, samalah 5A ke 5B ke kawan-kawan di normal, tapi data dia semua dekat PPKI, dekat pendidikan khas. Okay. So Haris inklusif penuh, maksudnya semua paper dia penuh, ada setengah budak inklusif separuh. Separuh paper di dalam kelas normal, lepas tu separuh lagi dia balik ke bawah. Sebab inklusif ni dia nilai ikut budak punya kemampuan pemikiran alright, kemampuan akademik budak. Okay. Jadi Haris 10 tahun juga Haris terus start medication. Sebab waktu tu doktor kata Haris ni macam ketinggalan 2 tahun. Maksudnya kalau umur dia 10 tahun, perangai dia macam 8 tahun. Okay, so tu macam satu tamparan jugalah kan. Memanglah, okay, cara dia menjawab, cara dia kesegeraan dalam diri dia tak ada. Apatah lagi Haris ni banyak pula faktor. Sebab pertama dia anak tunggal. So dia memang ngada-ngada tak kuda kan. Yang kedua, semua dia nak, dia dapat. Okay. Jadi macam benda-benda tu lagilah menyebabkan dia lagi susah nak matang lah kiranya kan. So saya pun kena doktor suruh buat something supaya dia boleh urus diri. Okay. So matlamat ni okay dah dapat 17 tahun kan, 16 tahun ni kita duk kira-kira matlamat dia, saya memang nak stopkan ubat. Okay, lepas tu tapi nak fokuskan Haris secara normal untuk dia bersedia untuk SPM Pro Max ni. Maksudnya top up yang mana kurang. Okey, bayangkanlah bila Haris dah 17 tahun, daripada 10 tahun, 7 tahun Haris dah makan ubat Lepas tu dia mula-mula makan Ritalin. Lepas tu sekarang dah makan Concerta. Okey, jap. Duh, kenapa muka tak nampak Ke memang macam tu? Ke Ayu tak tahu? Kenapa you? Awak tak nampak muka kau Alamak, hilang lagi lah. tak, slide nampak. Slide okey, muka je. Slide okey. Dia tak buka muka dia. Dekat sini dah menyalakan dah. Tak apalah Nurul, biar Pi lah. Setting laptop tu. Tak apalah, biar Pi lah. Tak apa. Penat je aku bawa ubat Concerta. Tak apa, tunjuk slide dulu Okey, nanti kau kalau berjaya menggodek-godek. Okey, sebab video on ni. Okey, tak apa. Kahang pula jadi ni kan. Teruskan. Tak apa, teruskan. Okey, lepas tu next, penat aku bawa ubat Concerta ni. Okey. Alamak, dah kenapa pula sekarang? Nampak. Nampak dah? Okey, saya nak tunjuk ubat Okey, ni ubat macam-macam gini semua ubat yang terkawal memang tak boleh ambil, tak boleh beli dekat kaunter, over counter ke apa kan. Okey, so memang ni Haris makan. Okey, kalau tengok kandungan dia 36 mg. Berat tau, memang tinggi. Dulu dia start dengan 9 sampai sekarang 36. So as a parent mestilah kita tak mahu kan. Okay, sebab kalau nak berhentikan pun bukan boleh berhenti selepuk. Kita kena slow kan. Jadi itu dah kebimbangan tu, takut Haris kena terus makan ubat ni dan efek dia lah kan. Memang doktor tak ada efek. Okay, Haris makin besar, dosage makin tinggi. Tapi bila kita kaji-kaji tu memang dia ada side effect Okay. Tapi kalau untuk orang dah terpaksa tak ada apa-apa, memang terpaksa terima lah kan daripada anak mengamuk apa ke benda kan. So saya mula cari alternatif. Ayu, slide nampak tak Ayu? Nampak. Nurul, boleh tanya tak soalan? Boleh tanya tak? Boleh. Masa yang 4 tahun setengah yang slide pertama kau tu, maknanya sebelum tu masa kecil dia ada problem ke, dia seorang yang tak ada tantrum ke, dia baik je ke atau macam mana? Dia tak ada. Haris ni dia bukan autism yang hyper tau. Dia autism yang memendam. Contoh dia kan, kalau dia tak dapat apa-apa kan, tiba-tiba air mata pun mengalir lah kan. Dia tak ada balik-balik barang, tak ada. Dia memendam. Jadi sebab tu kita rasa dia ni budak baik. Aku rasa dia budak baik sebab dia tak ada pun mengamuk-mengamuk tak tentu hala kan. Jadi kita rasa okey lah, normal lah. Jadi kita pun rasa mungkin Haris tak bercakap, tapi dia kurang bercakap. Contoh kalau dia nak susu. Kalau orang lain dah 3 tahun, mama nak susu, ibu nak susu. Dia tak.
Dia ambil tangan, dia pun bawakan botol susu dia yang kosong, dia pun letak dalam tapak tangan. So kita tahu dia nak susu. Macam dia malas nak bercakap. Tapi bila kita kata Haris, pergi ambilkan remote TV ibu nak. Dia boleh pergi ambil. Lepas tu pun dia bagi. Lepas tu dia sambunglah buat kerja dia. Tak apa-apa kerja dia kan. Dia suka terbalikkan basikal dia, pusing tayar. Itu semua ciri-ciri autism Lepas tu dia obses sangat dengan bola. Kalau pergi kedai mesti nak bola. Sebesar-besar bola sehinggalah sekecil-kecil cucu bola semua dia ada. Lepas tu satu lagi TV. Kalau dia tengah menyelongkar peti ais, dia dengar dia bunyi TV kan, ada iklan dia suka, dia akan berlari. Lepas tu dia pergi lah joget ke apa dengan iklan. So macam dia selektif tau. Benda yang dia nak dengar, dia pergi, iklan pun habis. Sambung balik selongkar peti ais. Sampailah dengar balik iklan tu. Dia dah set kan. Jadi waktu tu kita macam, okay lah normal kot budak ni kan. Yang tak suka dia tak mau. Sebenarnya dia dah mula tunjukkan yang kita ni kena bawa dia jumpa doktor. Jadi sekarang ni kalau kita tengok doktor oleh sebab itulah sebab memang ni isu negara. Kalau perasan siapa-siapa yang beranak kecil sekarang setahun setengah doktor ada buat satu kena check M-list kan. M-list check ke M-check list. Maksud dia ada satu borang khas masa pergi check up anak 18 bulan doktor mula check anak ada tak respon. Tu semua untuk pengesanan awal autism Okey, tu saya rasa tu sangat bagus supaya tak ada yang terbabas 7 tahun, 8 tahun baru nak detect kan. So jadi itulah saya kata sebenarnya dia berkembang grow kelahiran dalam bayi-bayi dalam Malaysia ni lah yang cenderung autism. Ya, Ayu. Okey, dah Cun. Faham. Cun. Alright. Okay. Terima kasih. Ya, saya. Boleh tolong ke bawahkan sikit kau punya laptop tu. Ke ni screen tu, ke bawahkan sikit sebab nampak sampai hidung je. Ya, kau jangan suruh aku ke bawah sangat. Bukan. Tak payah. Kau punya screen tu je ke muka je, muka. Nampak muka tu. je. Screen je. Kan nak kena alih sebab jangan sentuh-sentuh skrin ni, skrin sangat sensitif. Okey, tak payah. Screen sangat sensitif. Adalah tak payahlah. Tak payah. Kau jadi dia pula stres dah. Okey, bolehlah kan? Okey. Okey, Cun. Okey sikitlah. Aku Yalah, tak boleh tahu lah. apa Okey. Okey, thank you Nurul. Okey, so nak pergi seterusnya. Nurul ni ada chat ni kat sini dia kata Awin dia kata sama macam anak saya masa yang Nurul cakap pasal tadi tayar ke apa benda tu dia Yes. maknanya itu antara ciri-ciri autism lah ya. Yes. Lepas tu dia ni suka mengepak-ngepakkan tangan macam ayam, tahu tak? Kalau dia tak dapat apa, dia kepak-kepak tangan. Macam tu lah. Lepas tu dia akan buat rutin yang sama. Contoh kalau pagi apa makanan dia, itulah makanan dia. Jangan siapa-siapa gatal nak alih. Okey? Lepas tu kalau disusun mainan dia, contohlah kereta hijau, kereta biru semua, kau jangan cari pasal alih Kalau yang mengamuk, kalau Haris siapa alih dikutip semua mainan dia, dia cari bilik lain pula susun. Supaya orang tak kacau. Nampak tak? Jadi tu maksud dia memberontaklah emosi dia kan, tapi dia tak boleh keluarkan suara, dia buat dalam bentuk perbuatan. Jadi kan kalau tiba-tiba kereta dia tu kita usik, dia kutip-kutip ni dengan jelingan tu, lepas tu dia pun lari kat lain, dia susul pula kereta dia kat lain. Macam dia rasa tak selamat, kita ni tak bagi kompromi. Tapi anak saya tak apalah sebab dia tunggal, tak adalah adik-beradik lain kacau kan. Setengah orang ada yang share bila dia seorang, dia ada adik lain, ada abang-abang ni kacau, betul tak? Jadi emosi dia lagi hurt tau, lagi rasa macam kan. So as a parent kena minta juga adik-beradik lain untuk sama-sama bantu kan, contribute something dekat dia kan. Dia orang faham tau kalau kita puji, cantiknya awak susun. Dia tengok emosi kita senyum tu dia tahu kita support dia, betul tak? Tapi kalau kita buat macam jeling tu, dia tahu budak-budak macam ni smart. Okay? Kita je yang tak faham dia orang. Sebab dia orang tak verbal, dia orang tak bercakap. Tapi emosi dia sebenarnya tengah berkembang. Okay? Jadi itulah. Nurul, ya. ada orang tanya lagi ni, apa nama ubat apa nama ubat tu? Yang mana ubat yang tadi tu untuk apa? Ubat tadi tu untuk apa? ubat. Nama konsulta ke apa tu? Konserta ni memang diberikan oleh doktor pakar. Okey, yang ni saya dapat dari Selayang. Okey, jadi bila kita pergi follow up doktor kawan-kawan semua, memang doktor akan nilaikan anak kita. Okey, bila Haris ni dia kan nak UPSR kan. So daripada darjah 4 tu kita dah kena body prep kan dia. Maksud dia
nak suruh dia ni macam matang, okey minda dia pun tenang. That's why dia mula bagi Ritalin masa tu masa sekolah rendah Ritalin. Concerta ni masa sekolah menengah. Sebab dia kata hormon Haris dah berubah, so ubat pun dia boleh tu. Kawan-kawan jangan pergi beli pula ubat-ubat ni. Memang tak dijual pun sebab ni semua dah terkawal, harga pun boleh tahan. Dan memang saya ambil ni sebab doktor di prescribe oleh doktor dan doktor tak bagi banyak sebulan je. Kalau habis kena bawa pula surat warrant itu pergi ambil lagi sambungan sebulan je. Dia memang tak bagi lebih. Sebab ubat ni katanya boleh disalah gunakan. Of course lah kan dia tinggi kan. Okay, tapi untuk anak saya ni memang dia dah kaji lah. Dia biasa kalau bagi ubat ni dia akan ubat-ubat yang doktor bagi dia akan test 2 minggu. Kalau tak sesuai, anak tak boleh tidur ke, anak lagi mengamuk ke, doktor akan tukar balik. So kalau saya percayalah dengan pengalaman saya dengan hospital kerajaan je pun. Sebab ubat ni mahal ya kalau ambil kat swasta memanglah. Okey, lagipun memang semua perkhidmatan yang dengan budak-budak istimewa, OKU, PPKI semua memang kita pergi kepada kerajaan. Okey? Sebab memang diorang ada klinik masing-masing klinik Mekah lah, Mentari lah nama diorang untuk anak-anak macam ni. Cuma tak dinafikan lah ya, appointment memang orang kata berbulu lah tunggu tau. Berjanggut kan, tapi tak apa, kita terpaksa. Okey? Kita kena redha lah, kita kena queue kan. Saya pun queue macam orang biasa. 2 bulan, baru jumpa doktor, kadang sampai 4 bulan. Tapi saya okey. Dan tarikh tu kita jangan miss. Jangan skip ke. Kalau saya tak dapat, husband saya akan pergi. Sebab penting untuk jumpa doktor rekod Haris daripada kecil dulu, daripada HKL, bawa ke Terengganu bila saya pindah. Lepas tu pindah ke Kuantan, bawa pula ke KL. Semua complete. Sebab sekarang sistem dia komputer kan. So dia boleh tengok perkembangan anak-anak kita ni. Okey? Menjawab ke? Okey? Lagi? Okey, tolong teruskan Nurul. Okey, kepada yang nak bertanya soalan tentang autism, ni bagus it's a very good sharing today sebab kita pun tak biasa kan dengan benda ni untuk orang yang macam kita ni. Ada yang berpengalaman okey, ada yang tak berpengalaman, kita tak biasa. Mesti banyak yang kita nak tanya. Jadi boleh letakkan pertanyaan anda semua di ruangan chat. Nanti kita akan get back to Nurul lah. Okay, Nurul boleh teruskan pembentangan. Nanti last kita buat question and answer Thank you. Okay, Ayu. Naik atas bantal you. Tinggi sikit Alright, next. Okay, so ni permulaan saya. Macam mana saya kembali berjumpa dengan Farah Zihan. Berapa belas tahun tak jumpa Farah kan? Tiba-tiba dalam WhatsApp je kan? Itulah kebaikan teknologi kan? Okay. Mula-mula itulah saya tu je, respon macam tu je. Nak bagi budak cerdik kan? Tapi dalam bentuk gurau-gurau. Dia baca tak hu-hu tu macam yelah kan? Gitu kan? Okay, so itulah Farah reply semua. Okay, Farah memang sibuk kan, sehari baru reply. Okay, tak ada masalah. Kita pun macam tak adalah excited sangat tau. Okay, dan saya pun memang tak pernah dengar pun yang living ni Saya cuma dengar satu lagi brand sebab brand tu ada dalam IG. Okay, yang guna tu dalam IG. Tapi saya masih kaji lah kiranya baca biasa je lah. Macam-macam tengok katalog orang jual baju-baju gitu je lah kan. Tak ada rasa teruja. Okay. Alright, so 1 Ogos saya dapat parcel saya yang pertama, parcel daripada Yang Living. So memang saya beli balor. Saya beli set yang murah, bukan murah tu set MCO kan, set PKP tu kan. Yes, 500 lebih. Yes, 500 lebih campur balor 224 memang 700 lebih jugalah. Sebab balor lah, MCO tu kita PKP. Set apa balor itu? MEO, minimum enrollment order. Tak apa, M tu betul. Okay, proceed. Kan? Okay. Lepas tu jadi, okay. Tapi saya tu tambah balor. Ni balor yang saya beli. Ni dah botol ke-5 ke-4, tak tahulah ni. Tapi balor dalam bentuk ni saya beli. Sebab Farah kata ni senang kalau hari nak shelek-shelek kan. Sebab dah cerita kan hari ni macam mana. Okay, so ni balor ni saya beli. Saya tak beli pun balor yang tu kan. Okay, sebab Nawai tu memang untuk Haris. So Haris memang tahu je lah budak autism kan dengan lasak dia. Macam gini senang. Kalau dia titik-titik macam ni, tak ke mana-mana dia titik kan. Belum lagi kira yang jatuh atas lantai. Okay, so saya pun beli. Okay, so saya belajarlah dengan Farah. Macam mana nak buat ni, cari nadi dia semua pada peringkat awal. Okay, saya buat semua ni Okay, ni Haris. Biasalah kan muka teruja. Ibu beli benda kan yang macam nenas tu. Dia pun sama naik. Kali pertama pakai, dia titik ni 10 titik.
sabar je lah hati aku ni. Tak 10 titik. Wangi lah ibu. Memang. Tapi saya tak suka. Dia tak suka. Masa tu peppermint rasanya yang kat tangan dia tu. Okay, so dia tak suka. Okay lah, kata tak apa. And then ni masa nak pergi tuition bulan Februari 2021, dia dah pandai bawa dia punya EO sendiri. Tapi konsisten lah pilihan dia sebab budak autism tetaplah autism kan. Dia memang ada benda yang dia suka. So saya terpaksa beli yang tu berbotol-botol lah, habis replace. Okay. So kalau kat tangan dia tu rosemary, valor dengan peppermint. Bila tanya kenapa pilih 3 ni, dia cakap lah peppermint kalau saya mengantuk. Maksudnya kalau tuition 2 jam 5 sampai 7, kadang-kadang lajak 7.30, 7 suku. Adalah masa tu dia macam tu kan, layu, so dia akan pakai. Rosemary dia tu supaya saya pandai. Tak tahulah supaya saya pandai tu apa kan. Dia akan titik sendiri kan. Valor tu dia cakap lah sebab saya selesa. Macam tu lah. Saya pun kata tak apa. Tu semua Haris punya. Okay. Tapi alhamdulillah sepanjang dia pegang EO dia ni sendiri dengan satu bag zip dia tu, tak ada satu pun yang pecah. Okay. Maksud dia budak autism ni dia teliti juga. Dia bukan teliti, memang dia sangat teliti. So dia jaga tau macam nyawa dia lah. Sebab kita pun cakap benda ni mahal. Kalau tumpah nanti habis basah, siapa nak lap kat sekolah, ibu tak ada. So dia akan proses benda tu. Tapi kena ingatkan selalu, Haris, bag EO kat mana? Dia akan cakap dalam bag sekolah dah dekat atas. Okay. Ada juga kadang-kadang dia pergi check, alamak bag tu dekat tertindih kat bawah, sekejap saya betulkan. Macam tu. So kita nak bagi dia dengan EO ni, tu sebab saya kan dah tinggalkan, dah tak makan ubat hospital. Okay, 3 bulan lepas saya guna Young Living. So saya memang nak suruh EO tu sebati balik. Pada saya lah kan, saya nak bukan EO lah, macam dia flush semua drugs yang ada, and then saya cuba ganti dengan tumbuh-tumbuhan EO. Okay, tu saya punya teori lah kan, sebab saya rasa tu lebih better. Okay, jadi saya memang saya fokus benda ni. Okay, dan that's why saya bagi Haris EO ni saja, tanpa memberi lagi dah ni semua, memang stop. Okay, tapi saya bagi tahu doktor juga akhirnya. Nanti kita dengar macam mana bagi tahu doktor. Okay, so ni dia EO Haris memang simple je EO dia. Okay, mula-mula sebab saya pergi sekolah lagi awal daripada Haris So saya dah ajar ambil balok, sapu dekat dada. Okay, kemudian dia akan cakap lah, saya Haris, saya budak pandai, saya lulus SPM 2020. Okay, dia macam buat affirmation lah. Okay, kemudian dia akan titikkan rosemary. Semua tahu kan rosemary ni untuk apa? Untuk memori, untuk fokus. Dia akan titik dekat crown dia. Okay. Lepas tu disapu sendiri, ajarlah dia selawat. Lepas tu cakap juga saya budak pandai kan. Okey, dia buat. Okey, lepas tu dia ada satu bag. Bag tu pun tak ada, dia buat balik ke Terengganu. Bag zip dia tu gitu. Macam bag tangan, bag apa? Purse coin kita tu. Okey. So dalam tu dia akan letak 4 beradiknya. Stress away memang dekat dia 24 jam dah tak ada. So saya snap gambar je. Okey, so dia akan bawa 4 ni ke sekolah. Cikgu-cikgu pun tahu. Okey, dia akan bawa benda ni. Okey, rosemary, peppermint, kalau dia mengantuk, motivation, saya tak tahu kenapa dulu saya pakai. Lepas tu dia cium, dia kata dia suka, ambil nak, ambil. And then stress away. Stress away dia kata dia rasa segar. Dalam tu ada kandungan yang memang macam citrus sikit, bau-bau tu saya rasa dia suka. So tak apa. Yang stress away tu kepala hitam je saya dah tukar jadi roll on. Okay, dan rasa dia seorang dah 3 botol rasanya kot. Okay, jadi memang mencari-cari beli dengan sana, beli dengan Sarah 2 masa Sarah buat sharing. Saya memang stress away. Okey. Bukan saya, sorry Haris, memang dia pilih stress away. Okey, last kali ni kegemaran dia. Okey, seperti yang kita tahu budak autism ni memang ada dia punya inilah taksub, dia punya rutin. So saya tak tahu kenapa dia sangat suka lavender. Peppermint dia tak suka. Lavender tak ada dalam set yang MEO tu kan. So saya beli seterusnya. Ni yang pertama dia. Memang nampak muka dia puas bila dia sapu. Okay, saya pun tak tahu. Tapi lavender ni dia guna untuk sakit perut pun lavender. Bantai. Sakit kepala lavender. Luka lavender. Lenguh-lenguh tidur malam lavender. Semua lavender. Jadi dia memang ada lavender dia sendiri juga. Saya pun tak tahu. Tapi saya layankan je. Asalkan dia rasa happy Asalkan emosi dia tu rasa tu. Jadi dia memang dalam bilik dia memang dia ada kotak EO dia semua, dia pun tidur EO kat sebelah kaki dia lah, asalkan jangan tumpah je pesanan saya So saya rasa EO ni memang
tak adalah kata mahal sesangat ke apa kan lah. Bukannya habis terus sebulan satu. Balor tu kalau dipakai seorang saya rekod tau. Yang pertama tu banyak sikit lah. Okay, 2 bulan habis. Balor pertama sebab saya pun join sekali pakai. Saya letak kat tulang belakang. Okay, bila masuk botol kedua, dia ada, saya pun ada. Dah lama jarak dia. Okay, sebab dia tak meleleh, tak membazir kan. So tu, tapi memang pagi-pagi dia akan tu. Balor ni sebab dipakai kan dekat dia punya dada tiap-tiap hari dan dia pakai budak lelaki pakai apa singlet kan. Saya bila balik sekolah saya cium memang ada, tiap-tiap hari ada. So saya tahu dia tak tipu, memang dia pakai. Okay. Jadi itulah benda ni kena konsisten, istiqomah. Saya percaya benda tu akan sikit-sikit membetulkan lah apa-apa yang patut dibetulkan ke apa kan. Macam Haris tak fokus kan, bantu fokuskan balik kan. Tu je lah. Alright, so ni Haris punya EO. Okay, ni dia. Dia masa ni masa percubaan percubaan SPN 2020. Okay, tu nampak buku sejarah engkau. You macam kau, you tidur dengan buku, you. Lepas tu, siap dengan tu. Okay, paper dia pukul 9.30. Okay, so cikgu, dia kan PPKI. Cikgu PPKI bagi dia rehat supaya dia bertenang kan. Dia pun percubaan periksa seorang-seorang lah. Periksa dengan, dia ada 2 calon PPKI. So periksa 2 orang. Dia asing kan Nurul? Kalau budak. Yes, dia kena asing sebab budak PPKI inklusif calon berkeperluan khas masa dia tambah. Macam sejarah 3 jam, dia orang 4 jam setengah. Bayang kalau budak macam ni nak letak 4 jam setengah. Okay? So memang kena bekalkan, nampak tu. Cikgu dia hantar siap gelak kan. Saya pun kata, ya Allah kesian. Cikgu suruh basuh muka, sapu stress away. Cikgu dia jawab, bangun dah, siap lumur stress away tu. Okay, so saya rasa ada cikgu support Okay, cikgu tabah cikgu tu, tabah betul. Ya, betul. Itulah. Tapi cikgu ni kadang-kadang gelak lah sambil-sambil dia pakai, dia siap over. Cikgu nak sikit tak? Gitu kan. Lepas tu. Sebenarnya Haris pakai tu cikgu pun dapat insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Lepas tu dia pun siap cakap, ibu-ibu saya masuk bilik guru cikgu PPKI, saya kira ada 3 diffuser ibu. Dia pun ceritalah yang macam ni, yang macam ni. Maksud dia semua cikgu pun dah pakai sebenarnya. Dekat-dekat ujung dia pun kata, tadi cikgu ni minta sikit peppermint saya, cikgu ni minta sikit rosemary saya. Kata boleh lah. Tak ada masalah kan. Tapi maksud dia mesti dia cakap sesuatu, cikgu pun balas. So jadi macam conversation tu menarik kan. Pasal EO kan. Okey lah kan. Itulah. Itulah Haris. Alhamdulillah. Dia pun sharing good vibes kot. Okay. Sebab cikgu-cikgu nampak dia. Yelah macam tu lah kan. Usahalah ada buku atas tangan tu kan. Walaupun tertidur kan. So benda-benda gitulah. Alright. So saya pun guna juga exam protokol Masa bulan 8 beli EO yang pertama set tu, PSK tu kan. PSK kecil dah. Okay. Farah kata ada exam protokol bla 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 bla. Okay. So saya pun kira bulan 8, 9, 10, 11. Kalau ikutkan jadual bulan 11 tau SPM kan. So ada 3 bulan je. So bulan 9 saya order semua benda ni. Semua exam protokol ni. Okay. Kongsi dengan suami sebab anak kan kena kongsi sebab tengok harga 4 angka Okay, kawan-kawan boleh kira dah sendiri berapa semua ni kan. Okay, yang mahal tu lah transformation, 3 wise men kan, highest potential kan Kak Zul Frank, yang tu semua mahal-mahal tu. Okay, terima kasih juga pada Ayu. Ingat tak Ayu? Masa mula-mula pakai, patut Frank nombor berapa kan? Tiba-tiba terajak Frank pakai dulu. Macam orang gila. Ayu, aku dah tersilap sapu kat anak aku. Kan? Ayu kata, Tapi berbaloi. Exam Apa protokol yang pakai tu, ni memang berbaloi. tak, exam protokol tu kalau buat memang kena ambil masa dan memang kena sacrifice sikit as a parent. Sebab dia lama kan, betul kan? Each time kita buat exam protokol tu. Sebulan. Okey, jadi kalau kawan-kawan yang tak tahu, exam protokol ni ada 7 EO ni. Okey, dan kita kena pakai ikut turutan. Cuba nampak dalam bekas Maiden tu saya dah tulis nombor 1. Saya pun kadang takut terlupa kan. So start dengan nombor 1 balon, nombor 2 apa, nombor 3 last sekali tutup ni nombor 7 lavender. Okey, jadi saya pernah tertukar sekali, memang huru-hara lah kan. Takut ni sebab takut emosi Haris tiba-tiba ke apa kan. Haris mula-mula memang
Dia tak nak. Sebab dia kata apa? Saya penat lah ibu. Sebab bila kita nak buat feathering, dia kan kena meniarap. Dia kan tembam. Jadi dia macam, lamanya. Dia, okay. So kita pujuk lah. Tak apa, nanti ibu bagi KFC ke McDonald kan. Dia macam okay. Tapi lama-lama, dia selesa. Baru je 3 jenis. Haris. Dah. Okay. So kita tahu benda tu dah absorb jadi alhamdulillah lah. Lepas tu dia pun akan, ibu, minyak. Saya nak tidur dah. Kadang-kadang kita masih menarik pukul 11 malam ni nak tidur kan. So pergi settle dia, sambung baliklah kerja-kerja kita kan. So saya memang konsisten lah exam protokol ni. Yang mana botol-botol kecil tu banyaklah habis. Banyak kali habis lah compare dengan yang lain tu dalam 2 kot. Yang botol kecil tu ada yang 3, ada yang 4 Sebab 5 ml tu sikit. Haris ni luas permukaan dia besar. Yelah dia kan tembam, lebar kan. Jadi banyak titik sikit lah. Kalau anak kurus mungkin sikit je kan. Jadi dia ni kadang-kadang saya geram kan. Saya letak banyak pun ada juga. Dia macam tak apalah kata kan. Nanti habis beli lagi kongsi dengan suami untuk jimatkan kos. Okay. Jadi inilah dia punya exam protokol. Kita tak adalah kata kita percaya benda ni tau. Kita tak ada. Bagi saya ni adalah ikhtiar dan tawakal saya. Okay. Sebab saya dah berhentikan ubat. Okay, dulu orang kata ubat dapat kekalkan emosi Haris. Okay, saya tak ada pilihan. Saya percaya ubat yang kekalkan emosi Haris. So sekarang macam mana saya nak ganti dengan something yang saya rasa betul. Benda tu boleh membantu Haris. So yang saya nampak, apa yang saya apply, apa yang Haris inhale, okay, dan apa yang kami diffuse. Kalau masa belajar, saya suka diffusekan Haris rosemary. Okay. Lepas tu kalau tengok dia macam lebam je, macam tak puas hati ke hari tu. Ada hari dia bad mood. Contoh, macam ni lah dalam kelas tu cikgu cakap, contohlah belajar betul-betul, awak ni kena lulus sejarah. Dia macam tak nak terima hari tu kan. So saya akan mulalah sapu balor lah, apa ke benda. Lepas tu diffusekan lemon campur dengan peppermint. Okay, anything lah. So masa dia belajar dekat meja ni lah, meja kami makan, meja kami belajar, mesti ada diffuser kat sebelah. Okay, so saya support tu lah, apply, inhale dengan diffuse. Tu je. Jadi rumah ni memang itulah bau-bau benda tu lah. Sekarang dah tak ada bau tu lah sebab Arif dah balik kampung kan, dah habis SPM. Okey. So kita kena ikhtiar dengan tawakal saya ada anak yang lain daripada anak orang lain. Jadi saya rasa usaha saya kena lain daripada ibu bapa lain juga. Saya tak percayakan orang kata sampai taksub ke benda essential oil ni, tak. Tapi ini adalah antara usaha dan tawakal saya. Di samping saya pun jaga jugalah diet Haris, apa ke benda kan memang kena jaga juga. Bukan main taram je kan. Okey. Dan juga kesihatan fizikal dia kan. Okey, kelengkapan alat tulis belajar. Tapi dari satu aspek, essential oil ni membantu. Sangat membantu. Pada saya lah. Pada orang lain saya tak tahu Okey. Okey, so apa kesan Haris yang saya dapat lah. Okey, bila saya start makan 1 hari bulan saya start EO kan dia kan, dapat package tu 1 bulan 8. Okey, 4 November dalam berani takut saya buat keputusan saya berhenti sendiri tanpa bagi tahu doktor. Maksud dia ubat ni semua saya tak bagi makan dah. Ubat ni kena makan pagi sarapan, makan ubat, pergi sekolah. So saya dah tak bagi dah. 4 November tu kalau ikutkan dulu memang kita tengah PKP belajar kat rumah. Jadi 4 November tu lepas dia sarapan, saya tak bagi dah makan. Dia pun pelik. Dia minta. Biasalah budak autism kan. Saya kata tak boleh. Kita nak mula, sebelum tu saya dah mula bagi selang sehari. Dia kata kenapa? Saya kata tak apa. Ibu nak check Haris, nak monitor kan. So kita berlakon lah sikit dengan dia kan. Sebab takut dia tak dapat terima. Sebab dia, kalau doktor kata makan budak autism dia akan makan. Sebab apa doktor cakap makan. Tu pun kita kena slow-slow bincang dengan dia. Last kali, saya pun ceritalah Haris. Ibu nak stopkan Haris ubat. Kenapa? Kenapa tu? Kena duduk, bincang betul-betul sampai dia faham. Oh, okey. Dia kata, dulu boleh? Okey, dulu, cerita dulu kenapa ibu belum tahu info pasal EO semua-semua kan. Waktu tu dah tak ada pilihan. Doktor dia macam, okey, kalau dia kata okey tu, baru dia punya fizikal dan mental pun sama-sama support kita, sama-sama bekerja dengan kita Okey. So, last kali saya dapat komen-komen positif dari guru-guru, guru tuition dia, kaunselor dia dan ahli keluarga. Maksudnya ahli keluarga pun, okey macam adik saya dipanggil mama kan, suka WhatsApp dengan dia kan, video call dengan dia. So, dia nampak perbualan tu macam lebih matang, lebih fokus kan. Jadi macam ada perubahan.
So benda-benda macam ni lah kita tak boleh ukur secara bertulis, kita kena observation, kita kena tanya kualitatif ke macam mana kalau kita buat thesis kan, data kita ni kan, dia bukan data statik Okey, kemudian perubahan nampak jelas emosi, mental dan tingkah laku. Okey, ni pun sama, cikgu-cikgu nampak, saya sebagai ibu bapa pun nampak kan, so rasa alhamdulillah lah, nampak lebih bertanggungjawab. Dulu kalau buat apa-apa mati hidup semula tak mengaku. Contoh tak flush tandas. Tandas tu dia seorang je pakai, takkanlah orang lain pula, tapi tak mengaku. Tapi lama-lama tu dia boleh mengaku, saya buat. Tapi masih ada tapi saya terlupa saya tak sengaja. Tak apalah, kita masih accept. Tapi kita nampak mental dia dah makin kuat untuk belajar mengaku kesilapan. Budak-budak yang half autism ni, dia orang bijak tau. Sebab dia grow macam remaja biasa, tapi ciri-ciri autism dia ada. Kalau menipu, muka dia nampak lain. Tapi dia cuba juga nak menipu. Macam bukan saya buat. Tapi verbal tu, non-verbal tu nampak. Dia cuba cover kesalahan dia. Okay, so dah sebab PKP ni kan, doktor pun jumpalah ayah dia 2 bulan 2. Okay, so saya maklum pada doktor pakar lah. Saya cakap kat ayah, dia cakap dengan doktor, kita nak stop. So slot, ni nak ambil semua ubat-ubat ni kena ada slot Maksud dia kalau slot ni saya dah kata saya tak nak ambil ubat, doktor akan ambil slot ni bagi dekat orang lain. Saya dah tak dapat dah bekalan ubat ni. Okay, nanti kalau saya nak, saya kena apply balik, minta balik, baru dapat balik ubat. Jadi ni macam kalau saya kata tak nak, saya dah takkan dapat lagi dah bantuan kerajaan. So saya fikir dengan husband, tak apalah kita confirm dengan doktor, kita stop. Okay, so doktor pakar tanyalah juga, kenapa kan? Ayah dia cakap apa saya tak tahu, tapi ayah dia kata dia bagi tahulah pakai EO, lepas tu nak latih sebab nampak Haris dah grow elok kan. Doktor kata okey lah, doktor setuju. Tapi apa-apa pun appointment doktor tetap kena jumpa juga macam biasa. Okey lah, kata kita setuju So waktu tu tak dapat ubat lah untuk dibawa balik. So saya rasa mungkin slot ni pun dah mungkin membantu orang lain yang memerlukan ubat lah. Dan saya fokus dengan essential oil, terapi saya sendiri kan, dan behavior modification lah. Maksudnya kita latih Haris. Budak autism ni, orang lain cakap sekali faham. Orang lain 1 hingga 5 lah kot cakap. Dia orang mungkin 10 hingga 50 kali. So tu behavior modification tu penting. Kita kena jangan putus asa, kita kena selalu ada cara-cara kreatif nak suruh dia dengar. Tak boleh cakap statik je. Kalau hari-hari bagi arahan sama, dia orang pun jadi cepat boring tau. Contoh, Haris kemas buku. Tu arahan tau. Okay, so kita kena tukar. Contoh, Haris, ibu nak kemas buku Haris tapi ibu penat. Ya ke ibu? Nampak? Nampak tak kita sentuh emosi dia kan? Ibu ni sakit kaki, buat-buatlah picit sikit kaki kita sakit. Haris boleh tak tolong ibu? Okay, so tengok kalau dia emosi dengan mental dia tu grow, dia akan respon, okay baik ibu, macam tu. So kita kena selalu tengoklah pemerhatian kepada anak-anak istimewa kita Biasa saya tak galakkan bagi arahan, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Dan jangan lupa setiap perilaku dia buat, jangan lupa reward. Reward dengan pujian. Reward tak semestinya bagi duit ke apa, cukuplah peluk ke, buat good ke, pandainya Haris kan. Lepas tu buat WhatsApp status, kadang-kadang dia suka. Ibu cakap pasal saya kan dekat WhatsApp status. Ya kata kan. Dia sukalah kan. So kita kena support perubahan emosi, mental dan tingkah laku budak-budak ni. Okay. Memang kadang-kadang kita balik-balik kerja memang tengah marah kan. Bila dia tanya macam malasnya nak jawab. Tapi bila fikir, okay dia tak ada orang lain. Dia ada mak dengan ayah dia je yang dekat. So macam pakai topeng lain. Ya Haris kenapa? Kenapa ni? Apa masalah Haris? Kan padahal dalam hati ni tengah teringat kerja tak siap apa, kena marah dengan bos kan. So mak bapak pun selangkah kena lebih kuat emosi daripada budak-budak autism ni Alright. So tu je. Maaflah panjang lebar pula dah pukul berapa dah ni? Dah kat pukul 11. Okay, next. Okay, so cabaran Haris SPM 2020. Okay, saya tak letakkan Haris target apa-apa SPM sebab saya tak nak emosi Haris dan juga mental dia collapse. Okey, sebab dia dah lalui 2 peperiksaan, tapi 2 peperiksaan ni macam orang kata main-main lah. UPSR dia kan main-main, UPSR dengan PT3 je kan. Kalau SPM orang cakap penentu masa depan. So bila orang cakap penentu masa depan tu, orang tak tahu 10 kali benda tu sangkut dekat dalam hati dia. Okay, so saya boleh bayangkan burden dia.
Okay, so SPM Pro Max ni kita tahu kan, ramai orang mental koyak termasuk Haris. Kemudian, okay, Haris pula memang balik dia bercerita. Dia ceritalah, saya takut, saya ni, kenapa? Sebab cikgu letak target. Mestilah cikgu letak target kan, semua murid lulus, betul tak? Cikgu tak boleh letak target murid gagal, semua kena lulus. Tapi cikgu bersedia untuk siapa yang gagal. Jadi Haris, dia tahu, dia kena lulus BM dengan sejarah. Haris ni pula, budaknya autism yang mengira otak kiri tau. So dia tak suka BM dengan sejarah. BM dengan sejarah subjek paling berat. Saya macam nak pergi je KPM, nak minta tukar. Boleh tak BM dengan sejarah saya nak tukar matematik dengan sains untuk lulus Haris. Sebab memang rasa macam burden juga. Tapi tak boleh lah kan. So tak apalah, kita cuba. So waktu ni lah cabaran Haris juga cabaran kepada kami, ibu bapa dan guru-guru. Kemudian Haris kan memang suka gadget. Memang gadget dia sama macam budak-budak normal. Asyik nak gadget je. Lepas tu bila keluar musim bola Eropah, lagilah dia akan bangun tidur tengok bola tengah-tengah malam. Lepas tu kan dia curi-curi tengok handphone kan. Macam tu lah. Jadi susah. Lepas tu bila YB Menteri Kanan Pendidikan Umum penangguh nak SPM, mula-mula dia gembira. Dia ingat SPM tu mansuh. Bila terang balik ada, tapi baru bulan 2, dia stres balik. Sebab dia rasa macam, alamak masih ada ke? Bulan 2 ke? Bagi dia masuk tahun baru 2021, SPM 2020 dah tak boleh bawa ke sana. Nampak tak mentaliti dia orang? Bila kita kata, tak ada. SPM 2020, periksa 2021. Budak lain boleh terima lah. Bagi dia orang, bagi Haris macam, ni satu penipuan, ni tak boleh. Susah tau saya nak betulkan balik dia. So penangguh SPM satu cabaran bagi Haris. Tapi saya memang tak putus asa lah kan. Buat macam-macam kan sampai dia boleh terima. Okay. Kemudian normal baru PDPR dengan PDPC pun dia tak boleh terima. Sebab yelah kan PDPR kan dia tak nampak cikgu. Okay, dia tak nampak kawan-kawan. Dia tak boleh. Dia ni suka menyampuk bila cikgu cakap. Okay, sebab budak-budak autism ni, kalau kita, perumpamaan doktor bagi kat saya, kalau kita otak kita ada track A sampai Z kan, kita akan berpusing ikut ikut track. Kalau budak autism ni minda dia sekejap dekat A, tiba-tiba dia melompat dekat G, lepas tu dia patah balik dekat B, macam tu. So bila macam ni, dia nak tanya, dia tanya. Tapi dalam kelas boleh tanya. Dalam PDPR, cikgu kadang-kadang terganggu. Cikgu cakap, Haris jangan tanya. Kat hujung baru tanya. Nak tunggu hujung kelas tu 40 minit, dia macam cakap satu beban pada dia tau. Gitu. Saya tengoklah dia PDPR kan memang Haris relax. Kan kita support kan. Haris, inhale lavender kan. Inhale rosemary semua bagi dia tenang kan. Dia tak boleh. Okay, so bila dia dapat sekolah bersemuka, dia sangat gembira. Okay. Exam dia sendiri. Masa panjang sebagai calon berkeperluan khas. Okay, so itu pun satu cabaran. Masa dia periksa seni, habis pukul 5.45 tau, dekat pukul 6. Sebab dia tambah masa kan. Seni yang melukis bagai tu kan. Sama juga sejarah. 3 jam kan. Dia tambah lagi 1.5 jam. Tu memang dia penat sebab esok ada paper lagi. So kita kena, itulah selalu support dia kan. Memang sapu macam-macam lah. EO tu kau boleh nak mandi kan. Okay. Tu semua cabaran dia. Last kali, sebagai budak yang normal, gerus separuh remaja normal, okay, dia memang adalah masalah malas kan. Macam anak-anak orang lain juga malas. Main-main kan. Menangguh. Kalau suruh baca buku, pukul 8, kejap-kejap 8.10, kejap-kejap 8.30. Yang macam tu lah. Lepas tu ibu pun jadi singa. Okay, so tu semua cabaran Okay. Okay, so Alhamdulillah, setelah semua benda tu, 10 Jun lah 2021, tarikh SPM keluar ni, hari yang tidak dapat dilupakan lah. Okay, Alhamdulillah. Haris lulus lah. Lulus SPM. Lulus tu maksud dia BM lulus, sejarah lulus. Tak perlu repeat dan dia dapat 2 kredit. 1 C campur, 1 C. Okay, dan lain tu semua lulus juga. Jadi saya rasa macam, tak tahulah kan. Rasa macam satu beban ni terbang je pergi tau. Jadi Haris pula memang kalau tengok video dia pun dapat tengok. Dia macam dapat 10A tau. Sebab beban pada tu dia je yang tanggung. Dia sendiri yang kena lalui seorang-seorang. Jadi dia rasa dia seorang lah. Dia macam ni sebab dia separuh normal, separuh autism kan. Bila dia datang matang time dia tu, dia tahu macam
kalau saya tak dapat SPM ni, saya macam mana saya kena repeat tu saya takut. Dia datang, dia bercerita kan. So saya pun selalu suruh kaunselor dia panggil. Dia kaunselor dia, lepas tu tiba-tiba kat ujung yang tak tahan, okeylah cikgu saya nak balik kelas. Tertiba je tamatkan perbualan macam tu. Bila datang dia punya macam, lantoklah kau kan. Autism kan, lantoklah kau. Tu memang, dia kaunselor pun macam, Nurul anak kau ni kan, kejap ni. Okey, sebab kaunselor dia kawan kita juga. So nampak tak, bukan senang. Anak orang lain kalau insaf je, dia ni macam tertiba kan. Macam tu lah. Kadang-kadang Haris, kenapa Haris tak duduk diam? Kenapa Haris macam bersedih ni? Tak gembira? Semalam Chelsea kalah lah. La ilaha illallah, kau cerita kau sedih sebab bola tau. Kau tengah takut pasal SPM. Jadi macam sabar je lah. Dia tak konsisten tau. Jadi bila dah dapat result tu, semua lulus. Alhamdulillah tak ada sangkut, tak payah nak repeat. Saya rasa memang sujud syukur lah kan. Tu je lah. Sebab benda ni memang tough Okay, sebab SPM walaupun diberi masa tambahan, marking paper sama. Maksudnya kalau 40 markah lulus untuk budak normal, 40 juga markah lulus untuk budak special. So bagi saya tu sangat tough. Okay, tapi kita tak boleh kritik lah kan. Sebab dia orang ni, Dia tak ada, Nurul, dia tak ada special untuk anak special. Tak ada, dia memang sama macam orang tak lain. ada. Marking paper sama skema sama. Masa je tambah. So, yang tu memang tekanan lah untuk dia capai markah sama dengan budak normal kan. Tapi tak boleh buat apalah sebab tu memang sistem KPM. Tapi masa kawan kata 4 jam setengah tu penat juga anak dia. Memang sangat penat. Penat. Walaupun masa extra tapi 4 jam setengah tu, 3 jam setengah bagi normal person penat, 4 jam setengah tu bagi autism memang penat. Betul Kak Zul. Kalau saya ambil dia balik periksa petang, memang dia akan tidur. Masuk dia kereta tidur sampai ke rumah. Sebab satu dia penat mental, satu dia penat duduk. Bayangkan kalau duduk kan. Sebab dia orang tak boleh duduk statik. Ya, lepas tu itulah kadang-kadang cakap dengan cikgu kalau dia nak pergi tandas ke, tapi dia tak nak pergi tandas. Dia tak suka pergi tandas sebab dia memang bukan kaki tandas kan. Jadi dia akan duduk. Sebab autism ni yang Kak Zul tahu, kawan Kak Zul lah. Kalau something dia fokus, itu dia buat sampai habis. Ya. Dan dia dengar arahan, kalau mak dia jangan keluar, jangan tidur, dia cubalah untuk tidak tidur. Nasib baik pemeriksa, pengawas bagi dia bawa semua EO. Saya sangat bersyukur. Sebab dia pun tahu dia nak jaga calon KAS kan. Itulah. Alhamdulillah lah. Nampaknya cikgu-cikgu pun dah mula tahu pasal yang budak-budak istimewa ni kan, keperluan dia orang kan. Itulah. Jadi itulah cabaran dia. Okay. Apa lagi nak tunjuk tak adalah, tu je lah. Cuma nak Banyak soalan ni. Banyak soalan, okey. Okey, soalan dia. Kita kumpul tadi. Okey, saya tengok. Dia tanya, ciri-ciri, ni Hafizah tanya, ciri-ciri ada pada anak kawan, macam mana nak bagi tahu dia untuk suruh anak dia pergi cek anak dia darjah 2. Okey, anak sahabat lah, ada sindrom yang kepak tangan tu, apa semua. Macam mana kita nak bagi tahu? Yang tu memang masalah sikit lah. Hafizah, kalau kawan awak tu jenis open-minded, bolehlah gunakan pendekatan kan, okey kan, cakap slow-slow dengan. Tapi kalau dia ni tak open-minded, sebab setengah ibu bapa memang, kalau 10, okey, mungkin 7 ke 8 tak nak terima yang kita nak cakap anak dia ni ada ciri-ciri, betul tak? So kita kena bijak lah. Mungkin tak kisahlah macam tunjukkan apa ni orang panggil ni, bukan keratan akhbar. Sekarang kita kan selalu tunjuk macam kau tahu tak ada budak ni kan, dia gini kan. Kena tackle lah nak bagi tahu kawan tu. Sebab kalau saya, kebanyakan kawan-kawan saya akan Nurul, aku nak bagi nombor telefon kau kat seseorang lah. Siapa? Ni kawan aku ni, anak dia ada ciri tapi aku takut nak cakap. Macam tu. Saya cakap aku tak boleh cakap terus, aku tak kenal kawan kau. Unless engkau buka dulu jalan sikit, lepas tu kau suruh dia mesej aku macam ni lah. Macam aku rasa kawan anak kau ni macam ciri kawan aku dulu, Nurul tu, anak dia autism tapi sikit je, anak dia memang okey, anak dia bijak gitulah contoh kan. Kau nak tak nombor dia? Kau boleh tanya. Biasa pendekatan dia memang macam tu. Nanti orang tu akan call saya dan saya akan guide, saya akan bantu macam itulah. Sebab sekarang ni memang dia orang semua takut, sayang persahabatan tapi sayang juga tengok anak kawan yang makin lama makin teruk kan. So, you all kena guna pendekatan terbaik. Mungkin you all lebih kenal dia orang kan, nak sampai dalam bentuk puisi ke, bentuk makan ke, sambil bercakap. Saya tahulah kan, tapi kita kena cakap. Kita jangan simpan. Sebab bila autism ni dia makin besar, dia makin grow,
lagi susah sikit lah nak tu. That's why sekarang ni diorang cuba detect autism below 5 years. Ataupun sebelum masuk sekolah tadika. Okay, sebab nak bantu. Terapi tu lagi senang. And then kalau sebarang dia punya behavior modification pun tu lebih senang. Sebab bila diorang dah besar sikit tu, diorang pun ada resistant tu. Dia menolak sendiri, diorang tak nak apa ke benda kan. Macam tu. So Hafizah tu kalau boleh memang kena cakap dengan kawan. Saya pun tak tahu macam mana, tapi kena cakap. Orang kata tarik rambut, gandum tak selera, okey, rambut tu pun tak putus okey. Kalau nak apa-apa bantuan tak ada masalah. Saya boleh terangkan lebih panjang, tapi bagi dia macam kita nak cakap bukan kita nak mengata anak dia, tapi kita nak membantu kan. Yang tu yang susah tu, sebab setengah parent terus je kau nak cakap anak aku apa? Anak aku cacat biasa dia orang cakap anak aku cacat. Yang tu yang block. So kalau dia orang keluarkan perkataan tu, maksud dia memang dia tak nak terima. So kita kena tu. Okay. Sebab kadang-kadang kalau siapa-siapa kat sini nak nenek ke atuk saudara ke, memang boleh tau. Sebab dalam keluarga saya pun ada juga yang lain-lain. Jadi bila atuk-atuk ni semua dah tahu, dia tengok perangai dia macam cakap, ya bila atuk cakap orang dewasa ni, mak ke ayah cakap kepada anak lain sikit kan. So kalau kita ni dah pangkat atuk-atuk ni pun, kita pun boleh juga bantulah dalam family kita nampak ciri daripada kecil kan, gitu. Cuma kawan-kawan ni susah sikit, kena betul-betul lah taktik dengan teknik tu. Boleh Hafizah tapi jangan simpan lama sangat lah. Sebab tu kan, mungkin boleh pakat sesuatu. Maaf sebab tengah buat kerja ni, sambil tu nak tanya juga kan, tak terlepas. Kalau misal kata yang jenis pegang telinga tu, dia rasa macam satu bunyi tu kuat sangat. Macam satu bunyi mercun, dia asyik pegang telinga je, dia kata tutup, kuat sangat. Ada itu antara ciri autism. Betul, tu ciri autism. Haris dulu kalau orang main mercun, dia macam gini. Sebenarnya dia orang tu kan, okey macam ni, budak autism, kan tadi cerita, kejap dia daripada A, lepas tu naik ke Z, turun balik ke G kan, dia punya minda kan. Jadi kalau tengok Haris, perasan tak Haris ketawa seorang-seorang dengan cakap seorang-seorang. Dia ketawa seorang-seorang dengan cakap tu sebab otak dia tengah proses balik yang track B yang dia tinggal tadi, nampak tak? Lepas tu tiba-tiba dia gelak seorang-seorang. Kita selalu marah, Haris jangan ketawa seorang-seorang. Okey, sebab minda dia macam tu. Jadi kadang-kadang dia tengah ada minda info belum proses kan, dia duduk, tiba-tiba kita bagi-bagi bunyi, mungkin dia orang takut ke benda tu terganggu ke apa, so dia akan tutup. Tapi jika kita refer anak kita untuk check autism sebelum didiagnose doktor, memang doktor akan buat pertama sekali hearing test. Doktor takut anak kita bukan tak bercakap sebab autism, anak kita tak bercakap sebab something wrong dengan dia punya telinga. Tapi jika telinga ni clear, baru dia buat test untuk autism yang selainnya lah. Doktor Betul. Kawan Kak Zu, anak dia ingat anak dia autism tau. Sebenarnya anak dia mata tak nampak. Yes, betul. So kawan-kawan jangan risau. Kalau dia nak buat test autism penuh, memang saya kan tiap-tiap minggu pergi, minggu ni appointment telinga, minggu depan appointment mata. Masa mula-mula nak diagnose 4 tahun setengah tu lepas tu minggu seterusnya dia atur ni lah, dia panggil occupational therapy. Dia atur butang, dia suruh Haris asingkan ikut warna. Lepas tu dia tanya, Haris faham tak? Haris buat tak tahu, tapi Haris kutip butang ikut colour. Macam tu, kita dah macam, Haris bercakap lah Haris lah. Lepas tu dia suruh masuk dalam takung kolam ada bola, dia pun pakai, Haris, green ball. Dia pun ambil campak bola. Okay, benda-benda macam tu test semua baru dia boleh diagnose. Dia bukan hari ni jumpa, tengok-tengok belek mata, okay anak awak autism. Tak, memang jauh perjalanan dia. Jadi ibu bapa jangan miss. Memang kena kerjasama lah, suami ke kita ke siapa bawa anak supaya semua test tu kita run, baru dapat diagnose. Okay? Jadi memang betul salah satu telinga tu betul Farah. Kepak-kepak tutup telinga. Kadang-kadang kan yang tu memang tanda dia macam abnormal lah. Dia tak selesa dengan tu kan. Okay? Kita pun tak nak cakap apa dia nampak, apa dia dengar. Dia orang je yang tahu. Tapi reaction dia dekat luar tu kita boleh kaji yang dia tak selesa. Okay? Soalan seterusnya. Kenapa kena makan ubat yang tadi Nurul, yang ubat kau tunjuk tu, kenapa kena makan ubat tu? Okey, kan sebab saya dah cakap, Haris kan separuh normal, separuh autism kan. Jadi Haris ni, kan dia kan asyik nak cakap seorang lah, nak ketawa seorang. Jadi fokus dia tu hilang dalam kelas, okey? Jadi ubat ni makan untuk, konsertan ni untuk fokus, untuk tenang, dia bertenang dan juga dia fokus. Macam tu. Itulah, jadi
memanglah sebab tu makan sebelum pergi sekolah. Sebab ubat ni tahan, kalau ikutkan berat hari dia tahan 8 jam ke 6 jam je. Jadi eloklah makan pergi sekolah pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Masih lepas tu tak ada. Okay. Tapi apa-apa pun terpulang pada doktor lah. Sebab ubat ni ada bermacam jenis. Ada yang nak suruh tenang, ada yang nak suruh fokus, ada yang nak suruh berfikir menggalakkan psikomotor. Dia macam-macam jenis. Doktor je yang boleh decide. Macam untuk Haris ni memang untuk dia tenang dan fokus. Okay? Jadi sebab dia bersekolah dalam kelas dan report daripada cikgu macam biasalah kan. Dulu-dulu masih dah jam 4 tu, dia dah siap kerja sekolah, dia akan jadi cikgu juga. Dia akan merayap tempat orang lain daripada nak tengok orang lain buat apa. Jadi cikgu-cikgu tak suka lah kan. Jadi makan ubat Ritalin tu supaya bila cikgu kata Hari duduk diam, duduk. Dulu Hari duduk diam, kisah pula aku merayap satu kelas. Jadi cikgu-cikgu report lah pada guru disiplin. Nasib guru disiplin tu faham kan. Cikgu disiplin kata dia kan budak autism, biarlah dia kan. Jadi setengah cikgu pun nak kerja senang kan. Jadi saya pun kata tak apalah. Kalau ubat ni tak ada kesan fizikal dengan mental, tak boleh tidur ke apa, tapi kita memang kena follow up dengan doktor rapat. Sebab doktor akan suruh tengok perubahan dulu kan. Okay, kadang-kadang saya pula. Soalan seterusnya. Kalau ada parent yang anak-anak autism, tanya orang yang normal, ibu normal, macam mana kita nak advise dia nak pakai EO apa benda? Macam mana nak start tu? Rasakan Kak Zul, kita kan selalu buat kelas kan. Okay. So saya rasa kalau autism tu, dia mula-mula kita kena groundingkan dulu anak-anak kita ni. Okay, kalau dulu, saya lupa cakap, sebab yang Haris lepas pakai Valor, bulan ke-9 tu, bulan 9 saya beli Vetiver. Sebab Vetiver ni pun untuk ADHD dengan untuk merangsang bercakap. Letak dekat dalam lelangit. Saya boleh pakai 4 kali, lepas tu Hari tak nak. Dia kata, jangan, saya benci. Dia kata, dia ngomel-ngomel lah. Sidawuk pun dia tak boleh. So saya stop. Okay, so saya siap sedekah lagi dekat orang Vetiver tu kan. Alhamdulillah anak dia disleksia membantu. Jadi kalau saya memang refer tu lah. Kadang saya masuk kelas, itu Kak Siti semua kan. Lepas tu saya pun refer juga pada leader-leader. Okay. Stop screen, senang boleh nampak muka kau. Okay, stop screen. Stop screen apa? Kau yang cantik kita nak tengok. Slide. Bukan stop muka Slide kau. Slide tu. Bagi arahan satu-satu kat dia. Nanti kan dia panik. Kau tengok muka dia. Okay, saya nak besarkan ni sana. Besar kelas screen kau tu. Saya nak Nak besarkan. tengok muka kau tu. Boleh stop screen, tekan stop screen tu. Muka dia yang stop besar. share. Okay. Alhamdulillah. Akhirnya nampak muka Nurul. Okey dah. Okey, soalan tadi sambung tadi. Sebenarnya, Kak Zul bagi tips sikit. Sebenarnya kalau diagnose anak autism, first thing kita kena advise orang tu, honestly cakap dengan dia, bajet memang besar untuk anak autism. Dia kena berlapang dada, kita kena advise dia apa EO yang disuggest untuk anak dia, dan kita akan dapatkan guide daripada orang yang berpengalaman dengan anak yang autism. Sebab kita sebagai anak yang tidak ada autism tak akan tahu masalah dia orang. So kalau you all tak pasti, boleh refer kat Dr. Fazwani ke, Nurul ke, Sarah Suhaimi ke, Zaitun Abdul Rahman ke. Sebab dia orang adalah orang-orang yang memang ada anak autism dan dia orang tahu, dia orang feel macam mana anak autism tu. Honestly untuk anak-anak autism, dia punya EO memang first thing untuk buat tu memang cost. Tapi lepas tu okay, Alhamdulillah dia macam first time. Okay? So kena ada ilmu untuk guide anak-anak autism ni. First kita kena ilmu. Kalau tak pasti macam tim kita ada Nurul, kita boleh refer kat Nurul. Dia ada pengalaman dia sendiri macam mana mengenangani anak yang autism. Memang setiap anak tak sama tapi dia punya pengalaman tu lebih kurang insya-Allah. Kan? Okey, Kak Zul saya nak tambah Okey, kalau kita ada yang anak autism tu, kita kalau dia kena pergi jumpa doktor, kita continue, tak ada masalah. EO ni kita orang kata top up. Okey, macam dulu Hari pun masih makan ubat tapi saya tetap top up. Lepas tu yang saya nampak biasanya EO yang
yang color purple Emosi. ni kan. Yes, Emosi. Emosi ni memang sangat cepat. Okey? Sebab tu, tapi macam saya cerita lah, budak ni dia akan menolak. Contoh Harif, vetiver si Daud tak boleh sebab dua-dua tu macam rasa kayu kan. So dia orang ni budak autism, dia orang punya deria rasa sangat sensitif, sangat. So kalau dia tolak tu kita jangan paksa. Kalau kita paksa dia akan tolak terus yang lain. Betul tak? So kalau dia tolak vetiver, saya baru pakai sikit. Memang rasa geramnya aku, tapi kan tak apa. Jangan. Okey, so apa dia suka? Ni waktu tu cari juga. Okey, tanya orang lain macam mana, apa lagi kan. So tu macam biasa budak-budak suka lemon kan. Haris tak suka lemon. Nampak tak? Sensor dia lain. Dia tak suka lemon. Dia suka pula rosemary. Padahal rosemary tu berempah sebenarnya kan. Jadi budak-budak ni istimewa. So kita kena cubalah tengok apa yang dia tu, and then daripada situ barulah kita gerakkan EO ni. Okey, ada apa yang cari grup dia lah. Contoh kalau dia suka lavender kan, saya dah tahu lavender dia suka. So saya cari grup ni apa lagi. Okey, so bagi. Macam itulah. Saya pun tengah eksperimen juga Aris, belajar juga untuk tengok yang terbaik. Sebab ni teori kita kan. Okey, semua teori. Okey, actually praktikal pada diri dia, pada emosi dia. Tapi macam saya katalah kan, kita kena cuba dan saya pun bersedia. Tiba-tiba semua ni dia tak nak pakai, saya nak pakai apa pula. Betul tak? Sampai satu masa kan dia akan tolerant kan. Saya dah fikir dah apa lagi untuk Haris. Tapi setakat ni dia masih lagi, hello Ibu, lavender saya dah habis. Post ke Terengganu sebab dia duduk kat Terengganu, dia 2-3 Ibu. Habis RC saya dah habis. Okey, so macam gitulah. So dia dah boleh cakap, hari-hari buat apa lavender? Macam biasa, saya lengah. Lepas tu saya, tapi kegunaan lavender ni bukan untuk emosi dia. Bagi dia lavender lengah, gigit nyamuk. Aduh, sabar je lah. Kudis, ada kudis naik sikit lavender kau, kayangan. Tapi saya rasa tak apa. Kan kita kata bila kita tergerak hati nak sapu kat mana, benda tu absorb kan. So saya harap absorb dalam dia punya salur darah semua. That's why dia rasa more, itulah kan. Ada peningkatan lah, Alhamdulillah. Dia rasa lavender tu serasi dengan dia. Yes, Haris betul. bercakap umur berapa? Haris bercakap umur berapa? 4 tahun orang setengah. tanya. 4 tahun setengah pun tak buat ayat penuh. Oh, Maksud betul dia lah sebab ni macam cerita tadi kalau Mariana dia nak, tanya, anak dia 4 tahun belum lagi bercakap. yang tu kalau boleh kita bawa ke jumpa doktor jugalah. Rasa Dah bawa jumpa ENT, dah bawa jumpa speech. okey. Doktor cakap apa? Terkejut tiba-tiba Nida. Terkejut. Apa? Aku tengok lawa sangat tiba-tiba terkejut kita orang. Aku dengar je. Ada Nida. Okey. Dia kata Comel 4 pula tahun tu. belum bercakap. Bagi Nida cakap. Okey, ni dah. Assalamualaikum. Lupa nak bagi introduction, bagi salam. Salam. Okey lah, approach untuk anak delay speech ni kan, dia ada banyak sebenarnya. Sebab kita tahu speech tu dia proses, dia dengar. Dia pergi ke brain interpret, lepas tu baru dia akan brain interpret, lepas tu baru dia akan pergi kat mulut, lepas tu dia akan bercakap. Seperti suara mulut bercakap. So proses dia panjang. So kalau anak 4 tahun tak bercakap tu, jadi kita kena assess satu-satu. Proses dia biasanya sama ada mak tu akan pergi ke klinik kesihatan, jumpa staff nurse yang buat RME tiap-tiap tahun tu, tiap tahun kan, yang progress budak tu kan. So biasanya dia orang akan detect lah. So dia akan refer pada doktor, dia akan check dulu secara general. Doktor biasa akan tengoklah jantung dia macam mana dari atas ke bawah. Ada abnormality ke tak. So tengok budak tu normal semua. Tak ada masalah jantung ke apa-apa benda. Lepas tu dia akan tanya balik, dia akan pergi kepada ENT lah. Biasa dia rujuk ke kami dulu. So ENT akan tengok telinga dia macam mana, struktur telinga dia bentuk ke tak, dia punya fungsi dalam mulut dia, lidah dia ada pendek ke tak, peti suara dia macam mana. So kita tengok yang tu, lepas tu kita akan atas untuk check telinga dia, untuk check dengan mesin. Level pendengaran dia macam mana. Kalau level pendengaran dia ada masalah, so yang tu kita akan intervene lah, kita akan rujuk bahagian audiologis. Yang tu kita akan tengok baliklah punca macam mana. Kalau normal, dia buat ujian play audiometri, jumpa audiometri, dia bagi main, dia suruh dengar bunyi, budak tu detect. So kalau benda tu normal, and then kita akan pergi kepada child psychiatry. Pediatric dengan child psychiatry. So child psychiatry itu bukannya budak tu ada masalah jiwa atau bukan gila budak tu. Dia ada satu branch of psychiatry tu di mana psikologi kanak-kanak tu dia akan tengok daripada tahap 4 tahun tu apa benda dia patut buat. So kalau dia bercakap tak boleh, tapi dia punya aktiviti motor, aktiviti main dia macam mana, perangai dia. So dia ada banyak
banyak soalan-soalan, dia banyak pemerhatian, dia banyak dekat child psychiatric tu. Dan dekat Malaysia ni child psychiatric kita memang bagus, dah establish sangat-sangat dah. Dia ada child psychiatric, dia ada psikologis. So benda tu dia orang akan main peranan. So dia akan assess, dia orang akan cakap so autism ke Asperger ke gapo-gapo. Lepas tu sebab sekarang hospital pun dia memang ada multidisciplinary, ada yang psychiatric, ada ENT, ada psikologis, ada pediatrik, ada neuro. So benda tu betul, and then lepas tu barulah dia akan conclude, okay budak ni setakat mana kita nak hantar apa. So kalau betul speech, and kalau kata mild autism ke dia ada masalah speech problem, so dia akan pergi kepada speech therapy. Terapi akan tengok pula budak ni daripada segi membentuk ayat, nak kenal, nak bentuk, nak susun, nak keluar. Dia 4 atau 5 peringkat pula. So kalaulah dia faham kita cakap, dia tak boleh nak cakap balik. Yang tu speech akan ajar. Satu-satu mak tu memang betul-betul slow. Sebab saya pun Khadijah dulu pun lambat. 2 tahun lebih tak keluar, 4 tahun bahasa Jerman. So memang dah 4 tahun tu saya dah start pergi speech therapy. So memang dia ajar kita tu sebut-sebut mama, papa. Memang kita kena cakap slow-slow, satu-satu depan mulut kena buka. Dia akan ajar satu-satu cara buka mulut, cara ambil anak letak kat depan. Khadijah ni sebut mama, dia tengok mata dia okey kan, dia akan check mata juga kalau setengah bulat mama, so dia tengok dia gerak mulut dia. Memang kena sabar banyak-banyak, kena buat latihan hari-hari. And then ada setengah tu kalau memang mulut dia ada oromotor, Ailio duduk Ailio dia asyik duduk mengalir je, meleleh je. So yang tu pun dia ada stimulation juga. Dia ada kaedah dia dekat speech, dia akan ajar juga macam mana nak stimulate lidah dia biar bergerak. Hari ni kita nak lidah sentuh langit je. So mak pun kena buat, anak pun kena buat. Lepas tu 2 minggu dia tengok homework dah buat ke tak. So dia akan progress. Jadi bukannya setakat tak cakap tu autism, banyak benda lagi. Panjang lagi cerita. Yang penting kita cari bantuan. Okeylah, sekian, terima kasih. Doktor cakap lain. Terkesima kita. Kagum sekejap. Kita tak ada, kita bukan doktor. Kita dokti. Okey, Nurul sambung. Ayu baca soalan. Okey, sambung. Sorry interrupt sikit. Tak. Okey, cantik. Memang bagus. Benda-benda nak tanya macam ni. Okey, apa soalan lagi? Tapi kena pergi hospital lah kan. Jangan simpan lama kan Ida kan. Jangan deny tau. Tunggulah lagi setahun. Jangan. Dia tak ada. Je. Lambat bercakap. Abang lambat, anak adik lambat tak ada macam ni. Sekarang no. Dalam perut pun dia dah tengok dah handphone mak dia tu kan. Sepatutnya dia dah boleh bunyi dah. Ayu, next question, baca. Dia baca. Okey, ini soalan daripada Ayu. Okey, kalau anak yang special macam yang autism ni, dia kan suka buat something yang sama berapa kali, benda yang sama. Okey, macam mana Nurul counter macam kalau hari suka tengok bola, nak bagi dia tak nak tengok bola, bukan tak nak bagi, maknanya nak kawal dia tengok bola ke tengok kecil, macam mana buat? Yang tu lah yang kena ada sistem reward kan, pujuk-pujuk kan. Okey, kalau Haris ni, lepas tu nak rationalkan dia kenapa tak boleh tengok bola. Yang tu yang kita kena sabar. Sabar dan juga kita terror, bijak. Contoh kan, kata kan. Contoh. Okay, kita pun kena tahu dah. Contoh, semalam hari dah tengok dah French lawan Jerman contoh. Lepas tu malam nak tengok lagi. Tapi grup yang sama. Tak payahlah kan. Esok nak sekolah ni kan. Okey. Ataupun kita boleh rekod kan. Kita kena ajar dia cara negotiate dan juga cara dia buat pertimbangan. Memang dia mula-mula tolak. Kadang-kadang kan nak dapat keputusan tu kan sambil makan sekejap lagi kan. Kenapa tak nak tambah? Saya benci lah tak tengok bola. Kita tengah makan ni, dia tengok lagi pasal bola tadi yang kita bincang tadi. Lepas tu hari angkat kain, lepas tu sampai kain, bola tak boleh tengok, kain kena angkat. Dia akan ingat je tau, tak selagi tak settle dalam kepala otak dia orang budak-budak ni. Dia proses. Jadi kan, last kali okey, jom duduk. Kita deal. Okey, apa awak nak kan? Dia akan bagilah senarai mengarut lah. Kita pula, okey, janganlah kerja kita macam, itulah dengan dia kan. Okey lah. Nasib baik mak kaunselor. Nasib baik mak kaunselor. Jadi kalau boleh kita jangan tinggalkan dia terkapar-kapar dalam emosi yang tak ada penyelesaian. Yang tu bagi saya denda macam tu lagi membuat dia parah. Sebab yang tu yang kita bimbang dia meletup kat dalam kan. Contoh kita tak tahu boleh buat apa dia orang. Jangan underestimate dia tak boleh buat. Saya takut tau. Dulu masa tahun lepas pai jadi dia yang ke-16 ke-17 dia kata apa? Saya nak pergi Kuantan. Saya nak celebrate jadi saya dengan kawan-kawan kat Kuantan. Saya biasa kunci rumah dekat pintu kan, memang tak buang. Kok dah malam-malam terbakar, dia tak lah. Okay, malam tu saya cabut, saya simpan. Sebab saya takut.
Dia betul-betul pergi cari kawan-kawan dekat Kuantan sebab dia sangat sayang. Ada ke kawan-kawan Tanjung Lumpur dalam ni? Dia sangat sayang kawan-kawan SMK Tanjung Lumpur. Walaupun 2 tahun 3 bulan tapi kawan-kawan ni sangat support. Tak maaf nak cakap kawan-kawan KL selfish tau. Tak sama macam orang kampung punya semangat tau. Tak ada orang kata double meaning. Caring. Yes, caring ni lain macam. Jadi kan bila dia kata dia nak sambut jadi dekat Tanjung Lumpur, saya takut. Jadi saya tak underestimate, dia tak boleh buat kita tak tahu dia ada duit, dia ada handphone. Dia tahu panggil Grab ke, kita tengah tidur malam-malam, saya cabut kunci. Memang saya cabut sebab saya takut dia buat luar tu. Jadi saya pun cakap, okey, Harith tak boleh sambut. Bagi rasional, nanti kalau lain kali kita cuti, kita pergi kat kawan-kawan, kita jumpa kat Kuantan. Boleh? Boleh. Baru dia happy kan. Jadi macam gitu kita kena deal. Jangan biar emosi dia tak ada jawapan. Dia kena bagi jawapan. Tapi jawapan tu kadang-kadang mungkinlah bagi dia happy, bagi kita, heleh macam ni jawapan kau nak. Memang tahap dia macam tu. Kita kena respect dia macam tu Okay you. Kita kena orang kata negotiate juga dengan dia. Jangan bagi arahan je. Dia orang tak suka juga asyik diarahkan sebab dia orang lagi rasa macam memang tak faham pun mak aku ni. Tak mau. Kita tak mau dia semua dia rasa tak percaya, tak trust kat orang. Kita kena ada orang dia trust. Jadi nak gain trust tu macam-macam lah. Beli mainan. Tak maaf sampai sekarang beli mainan beli mainan lagi untuk Arif sebab mainan tu bagi dia satu special reward yang macam kita terapi. Yes, terapi macam dapat cincin diamond lah bagi dia kalau dapat mainan. Jadi tak apa, kalau benda tu boleh release dia, kita bagi. Tapi lepas tu kita kontrol lah mainan bawah RM10. Tapi gitu. betul, mak autism ni, parent autism kena sabar. Macam Kak Zu, ayah kawan Kak Zu, anak dia autism, 6 tahun, boleh katakan dah 20 TV dia rosak. Dia jenis yang baran, bukan macam Harith. Dia akan campak something kat TV tu. So mak dengan ayah dia memang redha. So lastly ni mak dia pakai apa tau, slide. Pancarkan dekat dinding. Lepas tu dia tanya mana TV. LCD tu Yes. Sebab bila slide, bila dia baling kat dinding memang tak kena kan. So dia cakap lah kenapa tak pecah bila saya baling. Tengok dia lagi pandai. Dia tahu kalau dia nak something pecah, dia dapat kan. Tu dah kata dia ni bijak sebenarnya. Dia bijak, cuma dia kadang-kadang Allah tu menguji kesabaran seorang ibu dan bapa tu untuk anak yang istimewa kan, anak syurga kan. Ya, betul. Sebab tu Kak Zul salute anak mak yang autism. It's not easy. Okay, ada soalan lagi tak? Siapa nak tanya? Ada apa-apa soalan lagi? Dah habis baca ke? Dah. Termasuk soalan saya tanya juga. Ada apa-apa soalan untuk ditanya pada Cikgu Nurul? Dan kita ada Dr. Nida boleh selit bahagian koordinatoran. Apa lagi soalan? So Nurul, apa next step untuk Haris lepas habis SPM ni? Dah sukses? Next step untuk Haris sebab Haris memang dapat 2 kredit. So saya pun kita kena rasional lah. Okay, kalau nak mudah senang je hantar swasta. Tapi tak ada, saya nak hantar di kerajaan. Sebab bagi dia lalu susah, betul tak? Okay, biar dia rasa macam mana pergi kelas ke, berbut bas ke, whatever. So 2 kredit Haris layak untuk program sijil saja. So Haris dah dapat kad belum? Macam anak kawan Kak Zu dia pergi Uni KL kot, swasta punya, dia ada kad dia. Oh, dia ada kad Kad special untuk special untuk ni anak tu lah. So anything happen dia orang tahulah dia ada kad tu kan. Dia orang alert lah. Ya, betul. Okey, sekarang ni dalam kerajaan Malaysia pun dah bagus. Dekat banyak universiti dah tulis mesra OKU kan. Maksud dia budak-budak ni yang fizikal ke yang ni dia orang dapat detect. Mungkin dia orang ada masa kita isi UPU pun dia tanya budak OKU ke tak. So bila kita dah declare dalam sistem base UPU tu dah ada yang anak kita ni special. So saya minta sijil je lah untuk Aris. So kalau boleh biarlah dia belajar apa dia minat, tu pun tak tahu. Tapi buatlah apa dia suka. Macam saya kata saya tak ada letak harapan target. Dia yang tentukan asalkan dia enjoy learning, enjoy explore dan enjoy grow sebagai manusia biasa. Kan? Jadi kita support je. Saya tak ada pun orang kata plan yang terlalu spesifik lah apa ke benda terlalu menekan, tak ada. Saya layan je. Okay? Tu je lah. Okay, apa doa Nurul untuk kawan-kawan yang ada anak autism? Ya, Farah. Maaf nak tanya, kalau dari segi ibadah pula, contoh solat, itu semua macam mana tu Nurul? Okay, Haris memang dia solat lah, tapi macam kita, macam biasalah, macam kita kena Haris dah solat belum? Macam tu. Lepas tu dia solat memang, yelah budak macam tu kan, dia akan solat kalau apa panggil ni,
kalau kita tak ingat, Aris, solat kena perlahan. Barulah dia. Dan kadang-kadang memang aku pun masih masuk spot check. Yang kelakar korang nak tahu kan, yang saya nak cerita satu pengalaman yang kelakar. Kita tengah gosok baju. Itu anak normal pun sama tu. Ya, nak betul. cerita. Ingat solat tu anak normal sama. Ya, jadi dia tapi itulah lepas tu cuma tak tahulah kalau ikutkan ustaz kata budak macam ni kan terang hati kan. Jadi kalau doa-doa tu okey dia ingat, cuma cara baca doa tu macam laju sangat, orang kata macam naik kereta api express kan. Yang tu yang selalu kena tegur. Cuma nak cerita dia sekali tu masa kat Kuantan, saya gosok baju. Lepas tu cakap lah, Haris solat. Lepas tu daripada dalam bilik dia, Allahu Akbar. Okey, kita pun gosok. Sami Allahu liman hamidah. Okey, saya ni tergerak hati nak buka pintu. Kawan-kawan tahu tak dia tengah buat apa? Baring atas katil dengan tuala. Tapi Allahu Akbar. Aku punya meroyan, Haris! Oh, maafkan saya menipu ibu. Jadi, nampak tak cerdik budak autism Don't play. Dia boleh Allahu Akbar macam betul-betul semayang. Aku gosok baju ni, hati pun dia rasa macam baik benar. Ni nak test ibu, kuat. Tapi naluri ibu tu kuat. Lepas tu, Haris tiap-tiap kali semayang, buka pintu. Memang buka. Supaya tak berlaku balik kejadian tadi. Lepas tu dia macam, gitu. Nampak tak? Ibu autism kena bijak selangkah daripada anak-anak. Oh, dia punya yakin Allahu Akbar tu punya bergema satu rumah. Haris ni yakin betul semayang kata hari ni sampai kuat. Rupanya tengah tergolek pakai tuala. Tapi menipu aku, dia semayang. Dan tak tahu berapa lama dah dia berjaya dengan taktik tu. So itulah Farah nak kata dia macam normal lah kan. Dia masih lagi gitu-gitu kan. Okay. So kita kena spot check. Semua kena. Sebab yelah dia pun bukan suka pun. Ya, kita pun yelah duduk suruh lama-lama kan. Dia macam yalah kan. Tapi kita tetap, saya puasa cukup daripada darjah 2 cukup puasa Alhamdulillah. Lepas tu kalau buat-buat tawaran macam hari bukalah puasa kan. Tak mau. Nanti saya tak dapat upah puasa. Tak apa, at least ganjaran dia upah puasa masa kecil. Tapi dia ada something kan. Dan memang tengok dah macam kayak buruk tu. Nampak Alhamdulillah lah. Tapi ya, ibadah tu kita kena selalu follow up jugalah. Tapi dia, memanglah dia menolak. Tapi cakap lah syurga, neraka semua. At least dia akan termakan. Kita kena bagi info yang tepat. Tak payah nak, orang kata apa, cover-cover sebab dia ni autism kan. Macam tu lah. Tapi dia punya disability tu adalah, dia memang tak boleh jadi imam semua kan. Kita kena ingatlah benda tu. Semayang, jemaah dia paling suka. Sebab apa? Nanti ramai atuk-atuk bagi saya duit. Kan dia kan istimewa. Kadang-kadang kan ada atuk-atuk yang saya tak kenal pun. Saya tak kenal atuk mana dia bagi saya duit. Ibu RM2, RM1. Alhamdulillah orang tua lah. Jadi benda tu pun support dia. Suka pergi masjid. Macam tu lah kan. Alhamdulillah lah. Agaknya anak-anak syurga ni Tuhan pun utuskan orang baik keliling dia kan. Jadi mungkin dia rasa motivasi sebab duit pergi masjid. Tapi Tuhan halakan cara tu. Dia tengok atuk tu bagi duit. Atuk nama apa? Tak tahu. Tapi atuk cakap belajar rajin-rajin je. Kita pun macam Alhamdulillah kan. Sejuk rasa hati. Aku pula sedih. Ya Kak Zu, betul. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Kerana sudi mendengar. Saya pun bukanlah pakar ataupun yang terbaik. Tapi saya sharing lah. Sebab daripada 4 tahun sampai sekarang 18 tahun, 14 tahun ni journey yang sangat panjang. Dan dia pula macam kita pergi berperang. Kita tak tahu apa yang kita akan hadapi. Lepas tu kadang senjata kita dah habis, kita kena ada strategi. Jadi kan, saya keep fighting tu betul lah. Keep fighting. Memang kita kena fighting je. Kita pun tak tahu nanti 2025 ni apa akan jadi dengan dunia-dunia teknologi kita semua kan. Mungkin benda tu pun mesti apa saja berlaku perubahan mesti ada impak pada dia dan pada kita. Tapi kalau kita impak cuma 50%, impak pada mereka lagi berganda-ganda. Sebab dia orang susah nak absorb kan dan susah pula nak mengeluarkan balik. Jadi cabaran sebagai saya, ibu bapa yang ada anak autism dan juga kawan-kawan yang ada juga ataupun saudara-saudara pun memang akan lebih mencabar. So kita kena selalu mencarilah info, ilmu dan pendekatan terbaik. Okey, itu je lah. Terima kasih. Okay, sama-sama. Tolong tutup. Tu Farah ada tu. Farah tengah kerja. Tu senyum je tu. Dia senyum, dia tengah tarik. Itu Nida cepat buat. Oh, okey.